Graf jarak masa di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OE mewakili larian Rizal. OE ini Rizal. Dan graf OABC mewakili larian Jeffrey. Yang hijau ni Jeffrey. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey. AB masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. Masa ni dia jatuh. Jarak dia tak berubah. Okey, dari A ke B jarak dia tetap 50 meter. 50 meter dia terjatuh. Hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Jadi kerugian masa kita ambil 9 tolak dengan 6 dapat 3 saat. Kerugian masa B. Adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi Johan dalam acara 100 meter jika dia tidak terjatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Berikan justifikasi anda. Jadi cara yang paling senang kita kirakan laju bagi kedua-dua peserta ni. Untuk Rizal, laju Rizal ialah kita ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa, iaitu 100 meter bahagi dengan 14 saat. 100 meter bahagi dengan 14 saat. Kita dapat jawapan. Gunakan kalkulator. 7.143. Kita ambil 4 angka berarti meter sesaat. Lepas tu laju Jeffrey. Okey, jika dia tidak terjatuh, jadi kalau dia tak terjatuh, kelajuan dia tetap. Kita cuma kena kirakan bahagian sini sahaja. Ini saya padamkan sikit. Okey, kita cuma kena kirakan laju bahagian sini saja, iaitu 50 bahagi dengan 6 saat. 50 meter bahagikan dengan 6 saat. Dan kita dapat jawapan 8.333 meter sesaat. Jadi lebih laju daripada laju Rizal. Maka kita tahulah kalau dia tak terjatuh, Jeffrey ni dia memang boleh menang lah. Soalan nombor 2. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km per jam. Tentukan nilai T1. Nilai ni. T1 ni berapa? Jadi, bahagian A, laju, kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak ni sebenarnya ialah
laju lah. Ataupun kita boleh gunakan istilah yang dia bagi, kadar perubahan jarak sama dengan 60 km bahagi dengan masa T1. Okey, laju yang dia bagi ialah 72 km per jam. Sama dengan 72 km per jam. Jadi lebih baik kalau kita kirakan dalam jam dulu. Ini kita tukarkan dalam jam dulu, baru nanti kita dah dapat jawapan dalam unit jam, baru kita tukarkan dalam minit. Sebab kita kena pastikan bahagian sini unit dia sama dengan bahagian jawapan kita. Okey, jadi ini kita buat sedikit pengubahsuaian. Jam. Jadi kalau ikut bahagian sebelah sini, okey, kalau kita nak kirakan T1, kita ambil 60 km bahagi dengan 72 km per jam. Kita ringkaskan. Dan kita dapat 5 per 6 jam. Kalau 5 per 6 jam maksudnya 50 minit. Jadi kita tahu ini 50. Bahagian B, jika kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. Dalam keadaan pegun selama 20 minit. Sini 20 minit. Maksudnya T2 kita ambil 50 tambah dengan 20 dapat jawapannya 70. B itu 70. C. Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Jadi, oleh sebab perjalanan dia 100 km. Jadi, katakanlah dia sampai ke 100 km. 100 km katakan kat sini. Titik dia. Jadi, kita kena sambungkan B ke destinasi. Okey, dan dia kata perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km per jam. Maksudnya, untuk bahagian sini, okey, kalau kita kirakan laju dia, kita kira dengan kecerunan graf. Kecerunan graf kita ni, kita ambil jarak menegak 40 bahagi dengan jarak mengufuk. Katakan sini kita letakkan nilai T. Okey, dan laju purata dia ialah 75 km per jam. Jadi laju purata sama dengan kecerunan graf. Kecerunan graf seperti yang kita dah kata tadi, 40 bahagi dengan T. Jadi 40 km bahagikan dengan T. T dalam unit jam. Laju purata yang dia bagi ialah 75.
Jadi kalau kita nak kirakan T dalam unit jam, kita ambil 40 bahagi dengan 75. Ringkaskan. Dan kalau kita nak tukarkan dia dalam minit, kita darabkan dengan 60. Ringkaskan. Dan kita dapat jawapannya. Jadi, tempoh masa T ialah 32 minit. 32 minit. Ini ialah 32. Jadi, nilai di sini, kita ambil 70 tambah dengan 32. Dapat jawapannya 102. Ini ialah graf kita. Bahagian D. Jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasi dia. Okey. Dia nak kirakan waktu sampai. Kita gunakan masa dalam sistem 24 jam. 09.30. Kita tambahkan dengan 102 minit. Iaitu 1 jam 42 minit. Okey. Kita jumlahkan, dapat 72. 10 jam 72. 72 kita tambah 1 di depan, kita dapat 11, 12. Ini adalah sama dengan 11, 12 AM. Dan ini ialah masa dalam sistem 24 jam. Encik Jamal ke Padang Besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Jitra, mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Jitra. Maksudnya sini Padang Besar dan sini Bukit Kayu Hitam. Dan sini balik ke Jitra. Hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Pegun maksudnya kawasan sinilah. Kereta tak bergerak. Jarak dia tetap nilai P. Jadi dia nak cari tempoh masa, kita ambil 55 tolak dengan 30. Tempoh masa kita ambil 55 tolak 30. ...25 minit. Ini bahagian A. Bahagian B, diberi laju purata perjalanan dari Padang Besar Bukit ke Bukit Kayu Hitam, ke Bukit Kayu Hitam ialah 66 km per jam. Soalan B, laju purata. Kalau laju purata kita ambil jumlah jarak
bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Laju purata yang dia bagi ialah 66 km per jam. Jadi 66 km per jam kita ambil jumlah jarak. Ini dia kata dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam. Maksudnya bahagian sini sahaja. Kita ambil jumlah jarak iaitu 60 tolak P. 60 tolak P. 60 tolak P. Bahagikan dengan jumlah masa sini iaitu 30 minit. Kalau 30 minit, kita boleh letakkan dia sebagai setengah jam lah. Setengah jam. Jadi, kita boleh ringkaskan ini dalam km. Letakkan unit dulu. Jadi, kita boleh ringkaskan 66 kali 1/2 sama dengan 60 tolak P. 66 kali 1/2 dapat 33. Maka kita boleh dapat nilai P. Nilai P sama dengan 60 tolak dengan 33, iaitu jawapannya 27. 27 minit. 27 km. Maksudnya nilai di sini, nilai P di sini ialah 27. Okey, bahagian B itu bahagian B1. Sekarang kita buat bahagian B2. Bahagian B2, hitung jarak antara Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam. Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam. Kita ambil 60. Kita ambil 60 tolak dengan 27. Dan kita dapat jawapannya 33 lah. 33 di sini. Bahagian C, jika Encik Jamal memandu dengan laju purata 64.8 km per jam semasa perjalanan pulang ke rumahnya di Jitra dari Bukit Kayu Hitam. Maksudnya sinilah. Okey. 64.8 km per jam. Hitung nilai T. Jadi kita nak kirakan jumlah masa di sini dulu sebelum kita boleh dapatkan nilai T ini. Jadi gunakan maklumat yang dia bagi, laju purata 64.8. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. 64.8 km per jam. 64.8 km per jam. Jumlah jarak dia sini 27. 27 km bahagikan dengan jumlah masa. Jadi kita tahu masa yang diperlukan ialah 27 per 64.8. Ini kita boleh gunakan kalkulator lah. 27 per
64.8 dan kita dapat jawapannya 5/12 jam. Tapi graf kita ni dia lukis dalam unit minit. Jadi ini kita kena tukarkan dalam unit minit dulu. Jadi kita tahu tempoh masa ni ialah 25 minit. Maka macam mana kita boleh dapatkan nilai T? T sama dengan 55 tambah dengan 25. 55 tambah 25. Kita dapat jawapan 80 minit. Ataupun 1 jam 20 minit. Ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai 1/2/6 jam. Ataupun 8/6 jam. Okey, itu untuk bahagian C. Bahagian D, hitung laju purata keseluruhan perjalanan. Laju purata. Laju purata kita ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak. Okey, laju purata. Bahagian D, laju purata, kita ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak dia 60 km bahagi dengan jumlah masa tadi kita sudah kira 8/6 jam. 8/6 jam, 8/6. Jadi kita boleh ringkaskan 60 kali 6/8. Dan kita dapat jawapannya 45 km per jam. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Murphy sejauh 60 km dalam masa 3T minit dengan memandu kereta. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Maksudnya kecerunan sini dengan kecerunan sini kecerunan sini sama. Okey. Buatkan segitiga. Hitung nilai T. Katakan kita namakan ini kecerunan A, ini kecerunan B. Maka untuk soalan A, kecerunan A sama dengan kecerunan B. Macam mana kita dapat kecerunan A? Kita ambil 24 bahagi dengan T. 24 bahagi dengan T. Ini untuk bahagian A. Bahagian B, kita ambil ni.
iaitu 60 tolak 24. 60 tolak 24 bahagi dengan sini, iaitu 3T tolak T tambah 10. 3T tolak, ini kena letakkan kurungan dulu, T tambah 10. Penyebut di sini, ini kita boleh ringkaskan sebagai 3T tolak T tolak 10. Dan kita dapat bahagian atas ini 60 tolak 24. Kita boleh dapat 36. 36. Lepas tu 3T tolak 2T kita dapat 2T. Dan tolak 10 ini kita salin. Sekarang hanya rujuk pada bahagian sini dengan sini. Kita boleh buatkan persamaan baru. 24 per T sama dengan 36 per 2T tolak 10. Jadi, sekarang kita naikkan ini ke atas. 24 darabkan dengan 2T tolak 10 sama dengan 36T. Darabkan masuk, kita dapat 48T tolak 240. Kita dapat 36T. Sekarang 48T tolak 36T sama dengan 240. Yang ni kita dapat 12T sama dengan 240. Maka T sama dengan 240 bahagi dengan 12. Dan kita dapat jawapannya 20. Jadi kita tahu 20 nilai T ialah 20 minit. 20 minit. Jadi sebelum kita sambungkan dengan soalan yang seterusnya, kalau kita sudah tahu sini T sama dengan 20. Jadi ini T tambah 10 sama dengan 30. Dan 3T ini ialah 60. Okey? Dan kalau kita nak lebih senang untuk buat pengiraan kita selepas ni, kita boleh tukarkan ni dalam unit jam juga. Jam. Maka ini ialah 2/6 jam. Ini ia 2/6 jam ataupun kita boleh letakkan dia sebagai 1/3 lah. 1/3 jam. Dan ini setengah jam, 1/2. Dan ini 60 minit sama dengan 1 jam. Soalan B, hitung laju purata keseluruhan perjalanan. Okey, laju purata iaitu kita ambil jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Bahagian B, laju purata, kita ambil jumlah jarak
bahagi dengan jumlah masa, iaitu 60 km bahagi dengan 1 jam. 60 km per jam. Huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun, iaitu bahagian B sini. Kita nak huraikan dia. Jadi, ini dia sudah bergerak untuk 36 km dalam masa setengah jam dengan laju purata 60 km per jam.